Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana menonton rancangan live saya di FB Al-Hajri Studios ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya ingin minta jasa baik anda untuk yang pertamanya anda like dan follow page FB saya Al-Hajri Studios, dan juga anda subscribe serta tekan butang loceng untuk channel YouTube saya Al-Hajri Studios. Jadi segala jasa baik anda adalah sangat-sangat saya hargai, dan teruskan menonton perkembangan-perkembangan isu semasa dan juga pelbagai lagi bersama-sama dengan saya di Al-Hajri Studios. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Inna hadza rizquna ma lahu min afat. Allahumma 'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Ya, hari ini kembali kita bersiaran di belah siang. Dah berapa lama dah saya tak bersiaran di belah siang, tetapi insya-Allah hari ini kita akan bersiaran sebentar, mungkin sampai asar saja, untuk kita membincangkan secara khusus berkenaan dengan pengumuman Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin, betapa pada hari ini Perintah Kawalan Pergerakan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni akan ditamatkan dan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Okey, inilah satu intibati utama. Hari ini kita akan bincang benda ni je. Macam biasa je, kalau anda nak call saya, anda boleh terus hubungi saya 0167662616. Nombor telefon ni seperti yang tertera di sini. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita akan membincangkan bukan nak kata secara terperinci sebab masih lagi ada beberapa detail yang belum kita dapat lagi daripada MKN, tetapi insya-Allah kita akan cuba highlightkan dari masa ke semasa berkenaan dengan PKPP ini. Terima kasih kepada mereka yang menonton, terima kasih kepada Mac Hill, terima kasih kepada Muazzar Ibrahim, kita ada Haras Zabidi, kita ada Nek Abdullah, kita ada Adam Khan, kita ada Syazrul Yusof, Iskandar Daniel, Siti Zila Ahmad Yusof, Om Bruno, lepas tu kita ada Diben Kumar, Muhammad Frazo, kita ada Awira. Awira, aku tak tahu kenapa kau turun pangkat. Aku memang tak adjust langsung top fan. Kita memang tak adjust top fan tuan-tuan sekalian. Memang kita tak nampak. Okey, kita pun tak tahu apakah kriteria Facebook memberikan top fan kepada sesiapa. Tapi top fan ataupun tidak, anda semua top di hati saya. Itulah dia penting ni tuan-tuan sekalian. Baik. InsyaAllah hari siang ini kita tak cerita pasal isu semasa, kita tak cerita pasal politik, walaupun adalah beberapa isu yang boleh kita ulas sebenarnya, tetapi yang itu kita akan bawa ke malam insyaAllah. Malam ni kita ada live macam biasa Malam ni kita ada live macam biasa, tak tahu start pukul apa. Mungkin kita akan bermula lebih awal pukul 9 malam, mungkin juga pukul 9.30, kita pun tak tahu. Tapi yang penting malam ini kita tetap akan bersiaran seperti biasa. Cuma siang ini, macam mana saya katakan tadi, kita nak bincang khususnya berkenaan dengan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, tuan-tuan sekalian. Dan saya yakin berdasarkan kepada ramai yang memberikan feedback ketika ini, rata-ratanya sangat suka dengan satu perkara. Apakah itu? Tolong sebut benda apa yang kau suka. Sebut. Kita nak tengok. Sebut benda yang paling kau suka dalam banyak-banyak pengumuman PKPP ini. Sebut benda yang paling kau suka. Kalau macam saya sendiri, tuan-tuan sekalian, saya suka dua benda. Kejap lagi saya sebut. Alright. Tetap top di hati saya. Betul, tetap top di hati saya. Sebab tanpa anda, siapalah saya. Tanpa anda yang menonton, tanpa anda yang like, yang share, tanpa anda yang like dan follow page ini, tanpa anda yang subscribe saya punya channel YouTube saya ini, siapalah saya, tuan-tuan sekalian. Okey. Benda yang paling anda semua suka dasarkan pengumuman daripada Abah tadi. Tolong sebut. Jangan risau, jangan malu. Kita semua tahu, tapi tolong sebut benda apa yang paling anda suka. Okey, FD Mazda, insyaAllah yang pasal equanimity tu, aku tak tahu sebut nama dia macam mana. Kita akan cuba masukkan dalam malam ni insyaAllah. Kita akan cerita bab politik dan juga isu semasa malam ini. Siang ini kita fokus 100% kepada PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Okey. Banyak. Okey, kita tengok komen-komen. Kita ada Abu Millah, kita boleh kata rentas negeri. Adam Khan kata rentas negeri. Abu Sama kata balik kampung, rentas negeri lah tu. Rosham Zamberi, rentas negeri. Fini Osman, rentas negeri. Adam Khan boleh balik kampung, rentas negeri juga. Hana Sofia Abu Sama dapat balik kampung, rentas negeri. Azra Abu Bakar, rentas negeri. Dan lepas tu kita ada Salbiah Saliman, kejayaan kita semua. Bukan kejayaan saya, bukan kejayaan siapa, tetapi kejayaan kita semua. Habib Nahmat FD Mazda boleh date. Baik, aku suka pingkiran kau lah FD Mazda. Sukalah kau punya ayat. Betul juga. Boleh dating Hamidah Maksum rentas negeri. Jansari Ali boleh rentas negeri. Balik kampung. Gary Balo semua tak suka. Oi, awasal. Awak semua tak suka bang. Kan tak suka tu tolong hubungi kita. Tolong nyatakan. Tolong hubungi kita dekat talian. Beritahu kenapa anda tak suka kelonggaran ini diberikan. Tak masalah. Kita berbincang sama-sama. Lepas tu kita ada balik kampung, kita ada Fikir Saini rentas negeri, Muhammad Asri rentas negeri, Tengku Zaidah Raja Ahmad balik kampung rentas negeri, Sabdin rentas negeri. Semua yang rentas negeri. Tapi Zailani Kamarudin, anda sependapat dengan saya. Boleh pergi melancong dalam negeri. Itu antara perkara yang paling saya suka.
Saya suka dua. Okey, kalau saya sendiri saya suka dua daripada pengumuman Tan Sri Muhyiddin tadi. Nombor satunya lah saya suka boleh melancong kembali dalam negeri. Kerana apa? Dulu masa korang memang siapa-siapa yang ikut saya punya live daripada awal sejak zaman page lama kan, saya selalu mengatakan masa tu kan kita tak cerita politik sangat. Kita banyak cerita pasal COVID kan. So masa tu semua orang tengah sibuk pasal COVID kan. Sekarang inilah baru cerita pasal politik sikit. Alright. Dulu saya selalu mengatakan bahawa antara perkara yang saya nak sangat rakyat Malaysia buat, sekiranya PKP dan apa-apa ini ditamatkan sebagainya, saya mahukan rakyat Malaysia ramai-ramai melancong dalam negeri. Gunakan duit lebihan yang ada, moratorium tu ke, duit apa bantuan ke whatsoever tu kan, duit apa one off tu, bahkan e-wallet RM50 tu pun gunakan untuk merentas untuk melancong dalam negeri. Pergilah ke Langkawi ke, kan, pergilah ke Pulau Redang, pergilah ke Perhentian, pergilah ke Tioman, pergilah ke Kampung, Pangkor terbalik kan, pergilah ke Melaka, pergilah ke Genting, pergilah ke Sangway, pastikan tak ada lagi dah rumput-rumput ada kat situ. Pergilah melancong ke dalam negeri, ke mana-mana saja yang anda suka, sebab kita nak menjana kembali ekonomi pelancongan domestik dalam negara. Kita nak jana kembali ekonomi para pemilik chalet. Kita nak jana kembali ekonomi para pemilik resort. Kita nak jana kembali ekonomi para pemilik hotel, para pemilik homestay, rumah-rumah tumpangan. Kita nak jana balik ekonomi mereka ini. Benda itu yang paling saya suka. Sebab bila duit domestik berjalan, bila ekonomi mereka ini dapat dijana kembali, insya-Allah kita akan lebih cepat untuk memulihkan ekonomi negara kita, tuan-tuan puan sekalian. Kita akan lebih cepat untuk memastikan yang rakyat ini kembali dapat bernafas dengan lega selepas habisnya PKP ini. Itu yang paling saya suka sebenarnya. Saya tak begitu sebut tentang rentas negeri sebab bagi saya secara peribadi, saya tak begitu merentas negeri sangat. Cumanya mungkin isteri saya yang pertama ni lah, dia mungkin akan mengambil peluang untuk balik ke Perak. Okey, tapi itu tak ada masalah. Itu kan cerita benda lain. Macam saya duduk kat KL, mak saya pun kat KL, and then lepas tu isteri saya nombor 2 pun ada kat KL, so kita tak perlu sangat merentas negeri. Tetapi saya faham kegembiraan anda semua. Anda semua boleh balik kampung. Tahniah diucapkan. Kita faham kegembiraan anda. Jangan risau. Lepas ni baliklah. No problem. Jumpalah dengan ibu ayah. Salamlah tangan mereka. Peluklah mereka. Dan habiskan masa-masa berkualiti dengan mereka, insyaAllah. Okey, yang pertama saya suka tadi ialah berkenaan dengan pelancongan dalam negeri. Yang kedua, yang paling saya suka dalam pengumuman-pengumuman tadi ialah kelab-kelab malam, kalabul malami, pub-pub, karaoke-karaoke, pusat-pusat perjudian dan sebagainya. Mereka ini masih lagi tidak dibenarkan untuk beroperasi. Itu yang paling saya suka sebenarnya. Dalam pada kita memberikan kelonggaran, kita tidak melonggarkan kebenaran untuk industri dosa. Alhamdulillah. Kita rasa syukur sangat-sangat. Terima kasih kepada kerajaan kerana anda telah memastikan pub-pub ini tidak dibuka. Anda memastikan kelab-kelab ini belum boleh beroperasi. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya hikmah terbesar PKPB dan juga PKPP ini, tuan-tuan sekalian, ialah tempat-tempat dosa ini tidak dapat dibuka lagi. Kita ucap syukur sangat-sangat. Terima kasih kepada menteri kita, terima kasih kepada Menteri, terima kasih Menteri Kewangan, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Alhamdulillah. Dah boleh tengok wayang ke? Okey, yang wayang ni saya tak pasti, tuan-tuan sekalian. Saya akan cuba tengok sama ada wayang ini berada di kategori yang dibenarkan ataupun tidak, tuan-tuan sekalian. Kita akan cuba tengok jap, tuan-tuan. Kejap ya. Kita cuba tengok jap tentang pengumuman-pengumuman dekat Telegram web. Kalau ada pengumuman rasmi lagi daripada pihak kerajaan. Okey, belum ada apa-apa pengumuman tambahan lagi. Tetapi kita just nak tunjukkan kepada anda semua tentang teks ucapan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, berkenaan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Alright. Dia mulakan macam biasa menceritakan tentang apa yang telah dilakukan, di mana penjana ini sebenarnya satu hint yang sangat besar sebenarnya, tuan-tuan dan sekalian, iaitu di mana penjana ini merupakan satu pelan untuk menjana semula ekonomi negara, ataupun bahasa mudahnya pelan pemulihan ekonomi negara. Dengan 40 inisiatif hari itu bernilai 35 bilion untuk membantu usaha pemulihan ekonomi negara yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Tentang sama ada benda ini tertakluk dalam perlembagaan ataupun tidak, insya-Allah saya akan cuba bincangkan pada malam nanti. Yang penting, ekonomi kita perlu dijana dahulu. Dan di mana pula kerajaan mengumumkan beberapa langkah yang akan diambil
untuk memasuki fasa pemulihan ataupun dinamakan sebagai antara exit strategi ataupun strategi keluar daripada perintah kawalan pergerakan yang mula dilaksanakan. Kita tak boleh terus abruptly berhentikan semua macam tu. Semalam kalau anda ingat, kalau anda ada bersama-sama live saya malam semalam, kita memang menceritakan benda tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya telah memberi ruang kepada para pemanggil untuk menghubungi studio saya ini untuk mereka menyatakan pandangan mereka. Sama ada PKP ini wajar ditamatkan atau wajar disambung dengan pelbagai kelonggaran diberikan. Maka kalau tidak menjadi kesalahan saya, apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada hari ini adalah bertepatan dengan orang kata apa. Sekejap, kita ada panggilan telefon pula. Alamak, panggilan telefon tapi bukan yang ni. Sekejap ya. Ada panggilan pula. Hello, Assalamualaikum. Ya? Oh, minum 6 penutup. Tapi minum kejap lagi bang. Nanti kejap lagi saya akan whatsappkan. Saya ada tetamu. Saya tetamu. Okey, right. Okey, baik. Sorry tuan-tuan puan-puan sekalian, ada orang call pasal aloe vera gel, pasal forever living. Okey, tak apa. So, macam mana kita tengok, nampaknya kerajaan telah mengambil satu langkah yang bertepatan dengan rumusan kita semalam, iaitu PKP ini disambung tetapi dengan lebih banyak kelonggaran diberikan. Okey, PKP ini bersambung tetapi dengan lebih banyak kelonggaran diberikan, namun masih ada PKP untuk tujuan penguatkuasaan dan sebagainya, which is sangat-sangat tepat. Tahniah kepada anda para penonton Al-Hajari Studios, tahniah kepada Hajarokers sekalian. Anda memang bijak laksana, sebab itulah anda menyokong Perikatan Nasional. Itulah kisahnya. Baik, jadi kita tengok jap tuan-tuan sekalian. Okey, basically ni lebih kepada berkaitan dengan statistik menurun dan sebagainya. Dan of course kita tak mahu ketinggalan untuk mengucapkan syabas, tahniah, terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh barisan frontliners kita, kepada para doktor, kepada para nurse, kepada petugas-petugas kesihatan, kepada MO, MA, HO, kepada sukarelawan Bulan Sabit Merah, kepada abang-abang polis, kepada abang-abang tentera, kepada abang-abang rela, kepada abang-abang bomber, kepada petugas-petugas penguatkuasa Dewan Bandaran dan juga majlis bandaran serta majlis daerah dan sebagainya. Anda semualah wira kami. Sepanjang dekat 3 bulan sejak 18 Mac hari itu, anda lah yang telah bertungkus lumus sebenarnya untuk memastikan yang kami rakyat Malaysia tetap dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Di sini saya mewakili para Hajarokers yang menonton live saya ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para frontliners kerana anda lah wira negara. Anda lah wira yang kami akan dendangkan sampai bila-bila. Walaupun sehingga ke anak cucu kami, anda lah wira-wira yang kami akan dendangkan. Tanpa anda semua ini tidak mungkin akan berjaya dilakukan. Dan juga tahniah dan syabas kepada majoriti rakyat Malaysia, kerana sesungguhnya kita semua telah berjaya membuktikan bahawa kita mampu untuk bergerak, untuk bertindak, untuk melakukan setiap perkara berdasarkan kepada SOP dan juga kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Alhamdulillah. Kerana jika tiada disiplin daripada rakyat Malaysia secara menyeluruhnya, semua ini juga tidak akan dapat terjadi. Syukur Alhamdulillah. Baik. Wira-wira dah boleh cuti rehat, betul. Okey. Wira-wira boleh cuti rehat, insyaAllah. Parlimen bulan Julai ini insyaAllah akan diteruskan. Dan of course oleh kerana benda masuk ke PKPP, maka memang tidak ada alasan untuk tidak meneruskan sidang parlimen. Tak ada masalah, insyaAllah. Baik. So kita pergi ke satu persatu, tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, yang pertamanya of course PKPP. Kenapa nama PKPP? Sebab sekarang ini Perintah Kawalan Pergerakan masih berkuat kuasa, tetapi sekarang ini dalam fasa pemulihan. Kalau kita ingat kata-kata daripada Ketua Pengarah Kesihatan dahulu, kita nak merangka satu strategi supaya kita dapat soft landing. Kita tak nak crash landing. Kita nak soft landing, keluar daripada kemelut COVID-19 ini secara berperingkat, perlahan-lahan dan sebagainya, supaya kita tak menjadi seperti kebanyakan negara lain. Macam contoh hari ini diberitahu, dikhabarkan bahawa Jeddah telah kembali memasuki fasa lockdown kerana pada hari ini pada semalam Jeddah telah mendapat 96,000 kes yang baru, tuan-tuan puan-puan sekalian, dan juga lebih kurang 600 lebih kematian dalam satu hari.
Jadi itu satu keadaan yang sangat yang kita tidak mahu berlaku dekat Malaysia. Jadi kita menyokong langkah kerajaan untuk terus melakukan soft landing ini supaya kita tidak menerima kesan yang sama seperti rakan-rakan kita di Arab Saudi, di Sweden atau di mana-mana sahaja, ataupun seperti di Rusia. Okey? Baik. So, apa yang intipati dalam PKPP, tuan-tuan dan sekalian? Macam biasa, anda boleh hubungi saya untuk kata apa, kita sama-sama berbincang, tuan-tuan dan sekalian. Okey, kita tak ada apa-apa update. Okey, belum ada update lagi. Right. Kita akan tengok ya. Nombor satu yang paling penting, bermula 10 Jun. Bukan besok. Bukan besok. Besok beberapa bulan. Bermula 10 Jun, iaitu pada hari Rabu. Perjalanan rentas negeri akan dibenarkan kecuali, ada kecuali di kawasan yang diisytiharkan sebagai PKPD. Dan macam mana kita tahu, ada masih lagi beberapa kawasan yang masih berada dalam fasa PKPD seperti di Taman Langat Utama dan juga Taman Langat Murni. Okey, masa sudah buat fasa PKPD, yang ini tak boleh lagi. Tetapi untuk anda pergi ke negeri-negeri lain, anda boleh berbuat demikian. Tak ada masalah. Anda dah boleh rentas negeri. No problem. Tidak akan ada abang polis yang akan tahan anda dekat Tol Duta nak tanya, nak pergi mana ni cik? Tak ada lagi dah. Nah, maka kita akan rindukan kelibat abang-abang polis itu di situ. Kita akan rindukan kelibat abang-abang polis yang sentiasa tanya kita nak pergi mana dan sebagainya. Terima kasih kepada anda semua, abang-abang polis. Kemudian nasihat daripada Menteri, of course, paling penting SOP kena jaga. Kena jaga kebersihan diri. Pakai penutup muka apabila berada di tempat awam dan elakkan tempat yang sesak semasa pulang ke kampung. Walaupun korang balik ke kampung, tolong jangan overcrowded dekat satu tempat. Okey? Macam contoh je, macam dekat, orang kata apa? Macam dekat Allahumma salli ala Muhammad. Contohnya macam dekat Kelantan. Okey, mereka suka berasak dekat kawasan Madinah tu kan. Elakkan dahulu. Boleh balik kampung, boleh tubik, boleh kelip kampung, boleh kelip kampung, tapi hok jangan duduk dekat Madinah tu. Duduk rumah. Jangan hok jalan sana sini bagai. Jangan dulu. Relax dulu kat rumah. Okey? Kemudian kalau mak bapak kita ni warga emas tau. Mak bapak kita ni orang tua-tua belaka. Jadi mereka ini adalah golongan yang sangat-sangat berisiko. So, dalam pada kita balik kampung, dalam pada kita nak membawa kerinduan kita berjumpa mak bapak, jangan kita bawa penyakit pula dekat mak bapak. Okey? Berhati-hati sangat-sangat perkara tersebut. Okey, kena ingat benda tu. Baik. Dan kemudian hampir semua aktiviti sosial, pendidikan, keagamaan, perniagaan dan sektor ekonomi dan sebagainya akan beroperasi semula secara berperingkat dengan pematuhan sepenuhnya kepada SOP. Antara lainnya, macam kita tahu hari semalam telah diumumkan 10 bulan Jun, gunting rambut dah boleh. Bagi mereka yang rambut dah serupa macam Amy Search zaman tahun 80-an, dah bolehlah mula potong rambut, tak ada masalah. Bagi mereka yang dah rimas gila dengan rambut, tiap-tiap hari shampoo sebab tak tahan rimas, bolehlah mula gunting rambut dan sebagainya. Okey? Dan insyaAllah SOP akan dilakukan. Cuma, saya dapat satu mesej tadi, terdapat ura-ura daripada Persatuan Gunting Rambut ni untuk mereka mengenakan surcharge tambahan antara RM5 ke RM10 bagi setiap customer. Kali saya mana bincang malam nanti sebenarnya. Tetapi anda kata kalau betul lah Persatuan Gunting Rambut nak mengenakan surcharge sebanyak itu, contohnya harga gunting rambut ialah RM6 dan tambah lagi RM5 jadi RM11. Nasihat saya, tolong jangan buat macam tu. Jangan ambil kesempatan. Tahu tak? Mentang-mentang ramai orang putih rambut, kau tu letak surcharge banyak-banyak sebab takut ni barang habis lah apa semua. Sebab konon-konon nanti rugilah. Jarum dah kena buang, dah tak boleh pakai berulang kali. Pisau kena tukar-tukar. Tak boleh macam tu. Jangan kenakan surcharge macam tu. Korang dah cukup dapat untung dah bila ramai orang berebut-rebut nak gunting rambut. So, jangan sekali-sekali korang mengambil kesempatan daripada perkara ini untuk mengenakan surcharge yang bukan-bukan kepada para pelanggan yang nak memotong rambut ketika ini. Kita tak setuju langsung cadangan tersebut. Jangan buat macam tu. Okey. Kemudian kita dan yang bagus juga kita tengok pasar terbuka, pasar pagi, pasar malam, pasar tamu, bazaria, menaseria, pusat penyaja, food truck dan gerai makan juga akan dibenarkan bermula 15 hari bulan Jun. Maknanya lepas ini para peniaga uptown, tolonglah buka balik uptown. Aku nak cek baju payahlah bang. Aku punya beg dah hancur lebur tu tak. Aku tak ada beg baru masalah ni. Tolong buka balik. Aku nak cek beg dekat uptown. Dan lepas tu pasar malam dah boleh buka balik. Alhamdulillah. Pasar terbuka. Pasar pagi. Pasar tani. Boleh buka belaka. Alhamdulillah. Food court. R&R. Yang paling penting R&R. Tolong buka. Aku kadang-kadang nak balik kampung jauh-jauh ni. Mampus aku nak cek kat mana. Betul tak? So, buka balik. Buka balik semua. Dah dibenarkan. Tetapi SOP jaga.
Itu yang kita seronoknya. Banyak aktiviti yang dibenarkan, tuan-tuan puan sekalian. Banyak aktiviti dibenarkan. Selain itu, tuan-tuan puan sekalian, aktiviti komersial yang melibatkan urus niaga jualan dan pemasaran bukan dalam premis perniagaan juga dibenarkan. Maksudnya apa tau? Aktiviti komersial melibatkan urus niaga jualan dan pemasaran bukan dalam premis perniagaan. Macam contohnya ialah orang kata apa jalan apa tu pemasaran bukan ni. Macam orang kata apa, macam real estate kot, macam MLM ke apa-apa ke, lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Alright. Termasuk senarai dibenarkan. Okey. Lawatan-lawatan ke museum dan sebagainya. Kemudian indoor basking. Indoor basking. Geng-geng basker dah boleh lah Indoor basking ni macam mereka yang basking dekat dalam shopping kompleks kan. Yang basking dekat dekat LRT dan sebagainya. Itulah. Kelas mengajar aku ada. Kita tengok. Dobi layan diri, aktiviti perikanan rekreasi termasuk kolam pancing, komersial dan penggambaran filem. Okey, mesyuarat dan mereka juga dibenarkan dengan syarat mematuhi sepenuhnya protokol kesihatan dan mengoptimumkan ruang. Okey, soalan yang paling cantik. Kelas mengaji Quran dah boleh buka ataupun belum? Kalau berdasarkan pandangan peribadi saya, bila saya tengok kepada semua saudara dibenarkan ini, okey, kelas mengaji Al-Quran dibenarkan. Okey, ini pandangan saya. Kelas mengaji Quran dibenarkan, tetapi obviously kena jaga SOP. Dan juga kelas mengaji Quran ni obviously hanya berada di kawasan sekitar lah. Kebanyakannya kita akan mengajar kanak-kanak di sekitar kawasan perumahan kita, which is tak ada masalah sangat. Okey, dia punya keyword dekat sini lah untuk menghalang jangkitan luar masuk. Jadi should be tak ada masalah kalau kita buka kelas mengaji dah. Ini pandangan saya berdasarkan kepada beberapa perkara yang saya nampak kat sini. Okey. Dalam kategori sukan, beberapa jenis sukan dan rekreasi juga akan dibuka dengan bermodal SOP. Okey, tetapi orang macam aku yang minat main futsal, kita tak boleh lagi main futsal bang. Belum lagi. Macam badminton boleh. Sebab badminton, engkau kat sana, aku kat sini. So tak ada masalah. Tenis pun sama. Engkau kat sana, aku kat sini. Golf dah lama dibenarkan. Okey. Bowling. Bowling alley sila buka balik. Tetapi siapa-siapa nak main bowling, tolong bawa sekali hand sanitizer. Tolong bawa sekali sanitizer. Sebab bola bowling itu ramai orang dah guna, bermacam-macam orang, bermacam-macam jenis tangan yang pegang. Dan anda kata kalau korang ada bola sendiri macam aku, lagi bagus. Better guna bola sendiri. Alright. Ejaan kawalan tak betul. Kita apalah, nanti kita betulkan. Sebab kita main tak kelang kabut tadi. Alright. And then kemudian macam sukan apa lagi? Macam memanah dibenarkan, tak ada masalah. Sukan menembak dibenarkan. And then lepas tu sport toto tak dibenarkan ya. Sport toto tidak dibenarkan. Walaupun dia sport tapi dia tak boleh pakai je sport. Alright. And then aktiviti berkumpulan luar. Geng-geng kayu basikal, geng-geng konvoi motor. Lepas ni banyak lah konvoi balik kampung. Kau tengoklah nanti. Semua dibenarkan. Cuma yang tak dibenarkan ialah contact sport. Dan juga yang melibatkan kumpulan ramai orang. Sebagai contohnya, orang kata apa, perlawanan di stadium. Okey, sukan renang dengan kolam apa tu, dan juga kolam renang awam. Sebab air ini merupakan antara antigen untuk jangkitan yang paling aktif sebenarnya. Dan juga kontak sport macam rugby, gusti, tinju, bola keranjang, hoki, apa lagi kontak sport, kabadi. Yang pasal karate, martial art ni pun rasa-rasanya tak dibenarkan kot. Sebab martial art ini termasuk bawah kenapa kontak sport. Martial art macam silat ke karate, whatever ke, rasanya dia termasuk bawah kontak sport. Jadi masih lagi tidak dibenarkan. Right. And then lepas tu, selaras dengan fasa penjanaan semula ekonomi negara dan tiada lagi sekatan rentas negeri, aktiviti pelancongan domestik akan dibenarkan. Macam kita kata tadi, pelancongan domestik. Bukannya korang tumpul duit nak pergi ke Korea. Tak boleh. Bukan nak pergi Korea, tetapi korang boleh kumpul duit untuk pergi ke Pangkor, untuk pergi ke Sipadan, untuk pergi ke Guaniah, untuk pergi ke contohnya Famosa, untuk pergi ke Simpang Renggam. Sebab tak betul. Simpang Renggam tak betul sorry. Terlepas cakap pula. Sorry. Okey, boleh dibenarkan, tak ada masalah insya-Allah. Sukan berlari, jogging, semua everything boleh. Sukan yang selagi korang rasa sukan korang tidak ada contact sport, boleh, tak ada masalah. Korang dah boleh berjogging, korang dah boleh berlari, tetapi of course SOP jaga, social distance jaga. Okey? Korang jogging pun janganlah nampak awet cun dekat depan, korang jangan dekat-dekat dengan kat dia, jangan. Itu tak boleh. Jarak. Tak boleh dekat-dekat.
Tak boleh dekat-dekat Dan luar negara still tak boleh. Sempadan kita masih lagi ditutup. Hanya dibuka untuk rakyat Malaysia untuk balik dan dibuka untuk menghantar parti balik. Tapi hari ni kita dapat berita, Filipina tak nak terima 5,300 parti Filipina yang terkandas dekat Sabah. Diorang tak nak terima sebab COVID-19. Memang celaka lah masalahnya. Kita kelang kabut nak bawa balik rakyat kita, tapi Filipina boleh tak nak terima rakyat dia. Weh Filipina, ambil balik rakyat kau ke tak nak? Parti kot. Diorang tu rakyat kau, bukan rakyat Malaysia. Bawa lah balik. Apa masalahnya? Kita nak tolong hantar kira bagus dah. Tak suruh kau support pun masalahnya. Kita nak tolong hantar pun. Ambil lah balik. Yang ngada-ngada sangat tak nak tu kenapa? Alah, hai. Masa dia ramai masuk sini, tak duduk kau bising. Minta balik rakyat kau balik sini. Tapi bila kita nak hantar balik, tak nak pula. Alright. Lepas tu kita tengok Right. Yang ni juga benda yang orang tunggu-tunggu. Berkenaan dengan aktiviti keagamaan. Minum air jap. Alhamdulillah. Sambutan Hari Raya Aidil Adha dan juga ibadah korban akan dibenarkan kepada SOP pihak berkuasa agama Islam. Okey, kena ingat kat sini Menteri Agama hanya boleh menggariskan garis panduan. Tetapi in the end of the day, yang akan memberikan kebenaran-kebenaran yang khusus adalah pihak berkuasa Islam negeri masing-masing. Kerana dalam Malaysia ini, agama Islam adalah di bawah bidang kuasa sultan ataupun yang di-Pertuan Besar ataupun orang kata apa, raja dan sebagainya. Tidak berada di bawah kuasa Menteri Agama. Menteri Agama hanya boleh membuat SOP sahaja. Boleh letak garis panduan, hantar kepada jabatan agama masing-masing, bawa kepada sultan persembahkan, sultan perhalusi, sultan perkenan tak perkenan, time tu cerita panjang. So jangan kita nak cerita tentang Menteri Agama sangatlah. Tu yang kadang-kadang minta maaf sedikit politik. Puak-puak Pakatan Harapan ni pun ada juga bongoknya. Dia nak cerita pasal ni, dia marah Menteri Agama. Padahal bukan masalah Menteri Agama. Dia dah bagi guideline. Tapi kalau sultan tak benarkan, sebagai contoh, kita dah nampak aktiviti dekat Masjid Surau dah boleh dibuat sikit. Tetapi Selangor sebagai contohnya masih lagi melarang aktiviti sebelum umpam itu melalui iktidar Sultan Sharafuddin sehingga 30 hari bulan Jun. Okey, tak boleh buat apalah. Betul tak? Dan kita tak tahu sama iktidar Sultan itu akan diangkat kembali ataupun diperbaiki ataupun diubah kembali selaras dengan PKPP ini. Kita pun tak pasti. Okey, tak apa-apa pun untuk para asatizah dekat negeri Selangor, tunggu sahaja pengumuman daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Alright. So, sambutan Hari Raya Aidil Adha dan juga ibadah korban akan dibenarkan tertaluk pada SOP pihak berkuasa agama Islam. Sambutan Hari Raya Aidil Adha ini termasuklah korban. Kita nak sembelih lembu, kembau, kambing semua. Dan juga sambutan Hari Raya Aidil Adha maksudnya untuk kita pergi kunjung-mengunjung dan sebagainya dibenarkan. Okey, solat raya juga akan dibenarkan, sudah tentulah dengan kelonggaran yang lebih banyak diberikan berdasarkan kepada discretion Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Okey, cumanya tentang sambutan tentang sambutan keagamaan ini kan, kalau contohnya kalau ada setengah contoh lepas raya haji kan mak hijrah, betul tak? Dan biasanya kita akan adakan perarakan mak hijrah. Bagi setengah-setengah tempat dia akan adakan perarakan mak hijrah, betul? Yang itu andai kata kalau masih berada dalam fasa PKPP, yang itu tidak dibenarkan. Jadi macam contoh perarakan mak hijrah. Contohnya kalau tarikh 1 Muharram itu jatuh dalam tempoh PKPP, perarakan Maulid mak hijrah ataupun perarakan Maulidur Rasul seperti itu akan datang. Perarakan mak hijrah, perarakan Maulidur Rasul dan sebagainya, perarakan seperti itu tidak dibenarkan. Kena faham Dan juga begitu juga perarakan agama-agama lain. Contohnya perarakan Kabadi ataupun apa perarakan lah. Contohnya macam tokoh Cina nak buat perarakan mereka dan sebagainya. Kalau mereka masih lagi berada dalam fasa PKPP, yang itu tidak dibenarkan. No perarakan. Tak boleh. Sekadar nak buat aktiviti dalaman, itu dibenarkan dengan jumlah yang telah dilonggarkan berdasarkan kepada orang kata tak makluman daripada pihak berkuasa pada masa akan datang. Tengah diperhalusi lagi. Rentas sendiri betul 10 Jun. Rentas sendiri betul 10 Jun. Okey, tentang buka sekolah. Yang ni pada curriculum 11. Anda boleh tengok dekat skrin anda sekarang tuan-tuan sekalian.
anda boleh tengok skrin anda sekarang ini tuan-tuan sekalian. Bagi ibu bapa yang anak pergi bersekolah, of course sekolah-sekolah akan dibuka secara berperingkat dalam tempoh PKPP. Setakat ini yang confirm akan buka balik ialah sekolah untuk geng-geng Form 5 dan juga yang akan ambil STPM. Sekarang ini yang confirm dah buka, dan untuk darjah-darjah lain akan dibuka secara berperingkat. Perlahan-lahan mereka akan buka. Okey, satu persatu dia akan umum, dan kita perhatikan kata apa, pengumuman daripada Dr. Raji Jidin dari masa ke semasa, insya-Allah. Tak lama lagi akan buat pengumuman. Tak lama dah kot, mungkin lagi 2-3 hari akan pengumuman, insya-Allah. Okey. Baik. Dalam tempoh pemulihan menuju normalisasi ini, okey, pemulihan untuk menuju ke arah kebiasaan yang biasa, beberapa aktiviti dan sektor di dalam senarai negatif semasa PKPB akan dilonggarkan. Senarai negatif ni maksudnya senarai yang tak dibenarkan, akan dilonggarkan atau dibuka berdasarkan kode SOP yang ditetapkan. Contoh, waktu operasi perniagaan akan kembali seperti biasa dengan pelaksanaan new norm yang melibatkan pemilik premis dan juga pelanggan. Sebagai contoh, 7-Eleven dan juga KK. Selama ini mereka cuma boleh beroperasi sampai pukul 10 malam je, betul tak? Okey, jadi mereka boleh dah beroperasi macam biasa, perlahan-lahan sehingga 24 jam. Mamak-mamak juga, Alhamdulillah, lega kalau mamak boleh beroperasi 24 jam. Tak adalah malam-malam aku lapar cik makan dan tak tahu ke mana. So, boleh beroperasi 24 jam macam biasa. Tetapi of course kena ikut SOP yang sekarang ini mereka dah pun amalkan. Macam contohnya tulis nama ke, cek suhu ke apa-apa ke, memang kena buatlah dan sebagainya. Still SOP itu perlu dilaksanakan, tetapi kebenaran untuk mereka beroperasi seperti biasa akan diberikan, tak ada masalah, insya-Allah. Alright. Nampak sini? Kalau dah nampak kat sini, penjarakan sosial, penggunaan pelitup muka di tempat awam dan membasuh tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer merupakan kebiasaan baru yang mesti diamalkan. Okey, dan di sini perkara 13 ini yang paling penting tuan-tuan sekalian yang diumumkan. Walaupun kerajaan telah mengumumkan banyak kelonggaran, ini tak bermakna tiada apa-apa sekatan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Kita tak lepas habis. Okey, beberapa aktiviti contohnya macam pub, kelab malam, pulau pusat hiburan, refleksologi, karaoke, theme park. Oh, aku bercakap tadi pasal Sunway. Sunway tak benar lagi, Sorry. Sunway tak benar lagi. Sunway ke ataupun Lost World of Tambun ke kan, yang tu tak dibenarkan tu buka lagi. Minta maaf, salah information. Perarakan keagamaan, saya kata tadi pasal perarakan Maulid Rasul ke, kan, perarakan Mahijrah ke, ataupun perarakan Kabadi ke apa-apa ke, tak dibenarkan lagi. Okey, kenduri kendara tak boleh lagi. Sesiapa yang kahwin jangan buat kenduri dulu. Kahwinlah dengan jimat pada ketika ini, kenduri pun akan datang. Okey, open house. Raya haji nanti jangan buat open house, tak boleh open house. Setakat pengunjung tak ada masalah lagi, tapi jangan buat open house. Dan juga apa-apa sahaja aktiviti lain yang melibatkan kehadiran orang ramai bersesat di satu tempat. Dan saya nak highlightkan sini, ini termasuklah ceramah-ceramah politik. Ada bagusnya ceramah-ceramah politik tidak boleh diadakan lagi kerana termasuk dalam kategori kehadiran orang ramai bersesat di satu tempat. Kenapa saya setuju ceramah-ceramah politik ini tidak diadakan? Boleh tak korang tolong berikan pandangan korang? Kenapa saya setuju ceramah-ceramah politik ini tidak diadakan? Tolong bagi pandangan korang. Aku baca soal-soal, jangan risau. Aku bacakan. Mesej macam otak. Memanglah. Tapi aku cakap lah 80-an. Okey. Pusat hiburan tak benarkan lagi. SOP. Okey, semua ni benda yang sama aku dah sebut tadi. Kenapa kita suka andaikan bila orang kata apa, kerajaan tidak membenarkan lagi aktiviti yang melibatkan orang ramai bersesak dekat tempat awam, macam ceramah politik ini tidak dibenarkan lagi. Kenapa? Okey, Salman kata sebab politik tengah gawat. Baca betul. Okey. Okey, kejap ya. Teman-teman kau tulis, aku nak jawab WhatsApp jap. Okey. So, politik tengah gawat. Abdul Rashid sini. Okey, saya tak setuju kalau ada tak setuju. Aku tak tahu macam komen kau calon ni. Alright. Hafiz minta admin menjelaskan mengenai penganjuran acara sukan. Boleh ke dilangsungkan termasuk Liga M, Cup sebagainya? Liga M tak boleh.
Liga M tak boleh sebab sukan bola sepak yang melibatkan kontak sport. Tetapi kalau Cup Pre dibenarkan dengan syarat tak ada penonton yang datang. Perlumbaan sirkuit tetap diteruskan tetapi tidak melibatkan penonton. Oleh kerana Cup Pre ini bukan sukan sentuhan, tak ada masalah, boleh, no problem, boleh diadakan. Sukan lumba basikal bukan sukan kontak sport dan sebagainya, dibenarkan tetapi tidak ada melibatkan keadaan penonton yang ramai. Okey. Kenapa? Menambah provokasi. Salbiah Saliman. Okey. Sekolah Mandu dah buka sebenarnya. Okey. Jawapannya kenapa saya suka ialah kita dapat merehatkan telinga dan minda kita daripada dikencing oleh ahli-ahli politik, terutamanya daripada Pakatan Harapan. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kali inilah kita dapat melihat pilihan raya yang akan dijalankan 100% berdasarkan kepada pertimbangan rakyat daripada situasi terkini. Okey? 100% pertimbangan daripada rakyat berdasarkan kepada situasi terkini, bukannya satu benda yang nak ditambah-tambah, ditokok tambah ke atau cuba untuk dipropagandakan ketika orang kata apa? Oh, kita panggil lah tuan-tuan sekalian. Sorry, tak nampak. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Tengah live ke? Ya, tengah live. Silakan. Okey. Saya nak kalau boleh tuan bagi satu penjelasan. Mengenai waktu beroperasi seperti restoran, kedai-kedai makan. Okey. Adakah waktu operasi itu masih lagi seperti sekarang ataupun macam mana? Okey. Kalau boleh tuan bagi penjelasan yang tepat sangat penjelasan mana tuan-tuan yang tahu kan. Satu. Okey. Yang kedua macam beriadah macam beriadah macam seperti berkali basikal atau berkali basikal lah. Waktu yang ditetapkan daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Macam itu saja yang saya ingin tahu. Kalau boleh tuan jelaskan secara detail terperinci ke waktu beroperasi itu. Baik, insyaAllah. Seperti contoh sekarang ni 7 pagi 7 petang kan. Sekarang ni dah kata ada kelonggaran sikit tu, macam mana waktu operasi itu. Baik. Itu tadi yang saya Assalamualaikum. Okey, satu panggilan daripada sahabat kita yang hendak bertanyakan tentang orang kata apa? Tentang waktu operasi dan juga berkenaan dengan orang kata apa? Allahumma salli selamat tentang satu lagi tadi belum pada waktu operasi, satu lagi berkenaan dengan aktiviti yang dibenarkan sebagainya lah tadi. Okey. Aktiviti riadah dibenarkan dan juga waktu operasi. Macam kita kata tadi tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada makluman, ada beberapa perkara yang kita boleh highlight kat sini, and of course akan dibetulkan balik oleh kerajaan nanti. Nombor satunya ialah segala aktiviti perniagaan perlahan-lahan akan dilonggarkan atau dibuka berdasarkan SOP yang ditetapkan. Maksudnya, waktu perniagaan akan kembali seperti biasa dengan pelaksanaan kebiasaan baru. Maknanya sekarang ini ialah untuk perniagaan-perniagaan sebagai contohnya, mereka akan berniaga kembali seperti biasa. Sebagai contohnya 7-Eleven dah boleh 24 jam balik dengan new normal. And then new norm. And then lepas tu KK dengan new norm juga. And then kedai mamak pun dengan new norm tapi boleh beroperasi macam biasa. Kedai-kedai makan dah boleh start buka pukul 5 sampai pukul 12, pukul 1 dengan new norm juga. And then untuk aktiviti riadah dan sebagainya pun sama juga, boleh beroperasi macam biasa dengan new norm. Okay? Dengan new norm. Semuanya kali ini everything boleh dilaksanakan tetapi dengan new norm. Macam contohnya, kalau korang nak berjoging dekat Taman Metropolitan Kepong, sampai sudah, korang boleh buat jogging sampai pukul 7 malam. Pukul 7 kan taman tutup walaupun bukan PKP. So, sampai pukul 7 saja, that's it. Alright? So, dalam ayat mudah lah, tuan-tuan sekalian. Kesimpulan daripada apa saya buat daripada PKPP ini ialah kerajaan cuba untuk mengembalikan kita kepada kebiasaan yang dahulu. Tetapi secara berperingkat. Dia cuba nak mengembalikan kita dengan kebiasaan yang dahulu. Tetapi secara berperingkat supaya kita tak terkejut. Tak nak macam Encik Zul kata semalam, semua bercempera macam kambing. Itulah dia.
So kita tak nak macam tu, jadi dia ubah secara berperingkat. Ada sektor yang masih tak boleh, banyak sektor yang dah dibolehkan, insya-Allah. Baik. So, yang lain-lain semua mikrofon. Alamak, mikrofon out. Asal mikrofon out. Okey, sound check. Okey, sound check. Dengar ke suara, dengar ke suara. Tiba-tiba lock mikrofon saya lagi. Sound check. Dengar ke suara saya? Kalau dengar tolong cakap Okey, USB buka cantik. Lisa Larissa, okey. Tolong maklum saya dengar tak suara saya sekarang? Sebab tadi mikrofon saya tiba-tiba lari jap. Dengar Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh dengar. Sorry sebab tadi saya tak tahu kenapa tiba-tiba konektor USB saya boleh tercabut jap. Tiba-tiba je. Okey, kita teruskan dengan kata apa updates daripada MKN dan sebagainya. Okey, ada notification baru. Kita tengok ya apa notification baru. Alright. So, secara asas tuan-tuan puan sekalian, pelaksanaan PKPP ini adalah berdasarkan kepada 7 strategi. Pengukuhan kesihatan awam, perundangan dan penguatkuasaan, pengukuhan kawalan sempadan, pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi, highlight perkataan sepenuhnya tu, pembudayaan kebiasaan baru, pemerkasaan tanggungjawab komuniti dan juga perlindungan golongan berisiko. So, apa-apa saja kita buat dan kita nyatakan, dia kena masuk campur dalam 5 perkara ini. 7 perkara ini. Masuk 7 perkara ini maksudnya dah mencapai sasaran untuk PKPP ini, tuan-tuan sekalian. Berbalik pada PRK tadi, kita setuju anda kata kalau tidak diadakan kebiasaan baru untuk PRK, tidak ada, orang kata apa, tidak ada lagi kamera aku hang lagi. Okey, tidak ada lagi orang contohnya ceramah-ceramah politik sebagainya, supaya kita dapat menyelamatkan rakyat daripada terpaksa menadah hancingnya perkataan-perkataan daripada Pakatan Harapan. Bagus macam tu sebenarnya. Dan kali ini rakyat benar-benar dapat memastikan mereka buat pilihan berdasarkan pada pertimbangan mereka secara kendiri dan tidak lagi dipengaruhi oleh mana-mana pihak dan sebagainya. Kita songok sangat benda-benda tu. Okey. Mila Zakaria, alhamdulillah kelak-kelak hiburan tak berpasti. Kalau terus tutup lagi bagus. Ya betul, kalau terus tutup kita lagi suka. Okey, aku punya kamera dah hang. Tak tahu kenapa. Dah 2 hari dah macam ni. Tapi tak apa, kita akan cuba repair lagi pada masa akan datang. Okey, tak apa. Kamera kecil pun nak muka aku juga kan. So, tak ada hal lah tu. And then, dalam masa yang sama juga, kita nak pastikan tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk kita, orang kata apa, berjaya mengatasi masalah, orang kata apa, COVID-19 ini, sekarang kita dah beransur dalam fasa pemulihan. Okey, kejap lagi pukul 5, of course, Ketua Pengarah Kesihatan kita, Datuk Dr. Nesham akan memberikan update berkenaan dengan orang kata apa COVID-19 dekat negara kita ini. Kita nantikan juga orang kata apa update daripada Dr. Nesham, insya-Allah. Cumanya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak pula politik admin benci aku nak dengar. Nak buat macam mana? Sebab kita page ini pun page politik bang, masalahnya kan. So kita bukan nak apa-apa sangat, tapi at least kita beritahu sedikit. Sebab ada orang yang nak dengar, ada yang tak nak dengar sebagainya kan. So tak ada masalah. Kita pun, that's why hari ni kita tak nak cerita banyak sangat pasal politik. Kita cuma senang cerita lah. Bila kita makan nasi, takkan tak ada sambal belacan sikit. Of course lah ada sambal sikit kan. Sekali-sekala masih campur juga buat politik tu je. Tak apa, Tok Neyus ni yang Apis tu, dia ada call kita malam karang. Sebab ada orang benci bila kita cerita pasal politik. Dia tak nampak tau. Tadi ada orang komen-komen politik dekat ruangan komen. Dia cuma fikir aku yang cakap pasal politik. Tapi dia tak nampak orang yang politik dalam ruangan komen tu macam mana kan. Kita pun tak nak layan sangat cerita politik siang-siang ni. Tapi kadang-kadang bila komen tu timbul, kita pun pak macam tu lah kan. Tu kisahnya. Okey, tapi tak ada masalah. InsyaAllah yang paling penting sekarang tuan-tuan sekalian, saya nak rangkumkan, saya nak ringkaskan. Okey. Pertamanya, PKPB akan ditamatkan
dan akan disambung dengan PKPP bermula 10 hari bulan Jun tahun 2020 sehinggalah ke 31 bulan Ogos 2020. Bermaksud sepanjang bulan Julai masih lagi tetap dalam PKPP. Dan dalam jarak yang panjang itu, kita akan melalui beberapa hari penting seperti Allah bersama seperti Raya Haji, seperti sambutan Malam Hijrah dan juga beberapa sambutan penting lagi insya-Allah. Dan juga kita akan melalui sidang parlimen, kita juga akan melalui PRK di sini, kita juga kemungkinan besar akan berhadapan dengan situasi politik yang makin tidak menentu ketika PKPP ini. Jadi tak ada masalah tuan-tuan sekalian, kita harungi saja. Nombor 2-nya, dalam PKPP ini kebanyakan sektor telah pun dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa tetapi dengan SOP yang diperketatkan. Nombor 3-nya, pelancongan domestik dalam negeri dibenarkan. Rentas negeri yang paling penting itu juga dibenarkan. Korang boleh balik kampung tetapi berhati-hati, jangan sampai bawa penyakit ke mak bapak korang. Yang keempat, beberapa sektor yang selama ini diharamkan, ada yang masih kekal diharamkan untuk operasi seperti pub, disco, kelab malam, pusat karaoke dan sebagainya. Yang kelima, aktiviti-aktiviti riadah hanya terhad dibenarkan kepada non-contact sport ataupun non-contact activity. Sebarang contact sport ataupun aktiviti seperti bola sepak, rugby, hoki, bola keranjang sebagainya masih lagi tidak dibenarkan. Kalau nak ride basikal, nak konvoi motor, nak berlumba motor, tapi ini bukan sebagai satu alasan untuk membenarkan mat rempit beroperasi. No. Mat rempit kau dah diam kat situ. Kalau nak berlumba juga, daftar sebagai pelumba, pergi lumba dekat Batu Tiga. Tiap-tiap malam ada speedway kan. And then kemudian penonton juga tidak dibenarkan. So secara asasnya Liga M masih lagi belum boleh dibenarkan untuk disambung. Liga M tak boleh dibenarkan untuk bersambung lagi. Jadi kita nak kesian jugalah para pemain bola ni kan, sebab dia orang punya gaji macam sangkutnya. Jadi kita harapkan pihak KBS dapat memberikan satu insentif untuk membantu para atlet terutamanya profesional ini untuk kekal dapat sambung kehidupan mereka yang terjejas akibat daripada perintah kawalan pergerakan ini dan juga ketidakbenaran operasi ini. And then kemudian nombor 7-nya, aktiviti keagamaan insya-Allah akan dibenarkan dan juga kelonggaran demi kelonggaran akan diberikan untuk menambahkan lagi bilangan jemaah di dalam Masjid Surau. Dan macam kita tahu, bilangan jemaah akan ditetapkan berdasarkan kepada kapasiti keluasan Masjid Surau ataupun kapasiti rumah-rumah ibadat yang ada. Kalau masjid tu besar macam Masjid Shah Alam, mungkin bilangannya dan yang boleh solat dalam tu lebih ramai. Mungkin 100 orang dibenarkan untuk berjemaah dalam tu. Kalau masjid tu tak berapa besar, sebagai contohnya Masjid Bilal dekat tempat komisi polis ni, yang tu mungkin dalam 50-60 orang saja dibenarkan untuk bersolat. Kita tak tahu. Apa-apa pun kita akan tunggu keputusan daripada kerajaan dalam masa terdekat ini. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, yang paling penting juga, apa sahaja benda melibatkan perhimpunan orang ramai masih lagi tidak dibenarkan. Yang paling penting, kita sedang menghampiri norma-norma yang biasa, kita menghampiri kehidupan yang biasa, tetapi kita masih lagi perlu berada dalam keadaan yang berjaga-jaga supaya kita tidak jadi macam negara-negara seperti Arab Saudi seperti Sweden dan sebagainya yang menyaksikan tiba-tiba pula pertambahan kes-kes COVID-19 selepas kelonggaran demi kelonggaran diberikan. Na'udzubillah. Kita doakan agar kita dapat terus bersedia, berhati-hati dan juga kita dapat terus merendahkan lagi jangkitan COVID-19 dekat negara ini, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Kamu-kamu, soalan kita jawab sikit. Biar betul keadaan teruk yang berlaku di Jeddah, betul. Jeddah berlaku teruk gila-gila. Jadi musim haji tahun ni macam mana Mekah Madinah? Kita tengok macam mana penularan dia. Andai kata kalau penularan di Jeddah itu memang berebat sampai ke Mekah dan Madinah, which is tak jauh pun. Jeddah dengan Mekah ni sejam je masalahnya, bukan jauh nak pun. Jadi, orang kata apa, kita tengok perkembangan daripada kerajaan Arab Saudi dan juga kita tunggu update daripada tabung haji berkenaan dengan hal ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah kata tadi, saya tak intend untuk live lama. Saya akan sambung live malam nanti pasal politik kau-kaunya. InsyaAllah. Pasal isu semasa. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada anda yang nak balik ke kampung. Saya nak ucapkan selamat pulang
ke kampung halaman dan juga berhati-hati di jalan raya. Pastikan SOP diikut supaya anda tidak membawa penyakit ke keluarga anda. Saya doakan anda dapat berjumpa ibu bapa anda dengan keadaan yang sangat best, sangat happy, dan juga yang paling penting anda dilindungi oleh Allah SWT daripada sebarang dari sebarang berbahaya dan juga daripada sebarang penyakit yang boleh memudaratkan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, live saya untuk petang ini tamat di sini insya-Allah, dan kita akan jumpa malam nanti. Saya akan tengok sama ada saya akan live pukul 9 atau 9.30. Saya akan umumkan sebentar nanti insya-Allah, dan juga dengan topik-topik yang kita akan bincangkan macam biasa. Dan akhirul kalam, terima kasih kerana menonton, dan sesungguhnya saya sayang anda semua kerana anda adalah rakan-rakan Hajar Rocker saya. Anda telah menyokong saya dari dulu hingga kini, dan mudah-mudahan Allah terus memberkati negara kita yang bertuhan untuk sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Kita yang terbaik, kita mesti menang kerana gagal itu bukan pilihan. Dan sekarang ini kita sedang menuju kemenangan. Okey? Bye-bye. Jumpa malam kam.